Disebutkan oleh para ulama setelah dibuat kajian dan penelitian terhadap amalan Nabi SAW pada 10 malam yang terakhir. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Lataiful Ma'arif. Saya kutip daripada kitab tersebut, beliau datangkan dengan sejumlah hadis dengan riwayat-riwayat yang sahih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata pertama sekali dalam 6 amalan Nabi Muhammad pada 10 malam terakhir ataupun 10 hari terakhir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi akan bersungguh-sungguh, dia punya amalan ni dia akan buat sungguh-sungguh pada 10 hari terakhir, sesuatu yang tidak pernah dilihat pada hari-hari dan pada bulan yang lain. Bulan lain nak banding bulan Ramadan pun dah tak sama dah, Nabi akan tingkatkan amalan. Tapi dalam Ramadan pula pada 10 hari terakhir, lain pada awal-awal ataupun pertengahan Ramadan, Rasulullah akan kuatkan dia punya ibadah dia. Ya, ibadah yang kita buat ni tuan-tuan, dia ada syarat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah alang-alang buat macam-macam benda yang kita boleh buat. Umpamanya kita boleh solat berjemaah, ya, kita boleh sembahyang sunat, kita boleh berqiyamul lail, termasuklah tarawih tu dikira qiyamul lail juga, tapi itu awal malam. Kita nak ambil pada 1/3 akhir malam, yang tu pun ada satu fadilat lain pula. Ya, disebutkan dalam hadis Allah Ta'ala turun pada 1/3 akhir malam, maksudnya Tuhan bagi rahmat, bagi pengampunan pada 1/3 akhir malam. Dan tu tak kira Ramadan ke tak Ramadan pun. Maka sebab tu wujud apa yang dinamakan sebagai qiyamul lail, yang masyarakat kita duk faham, oh qiyamul lail tu yang bangun tengah malam pukul 3-4 pagi, itu nama qiyamul lail. Walaupun sebenarnya tarawih apa semua tu boleh dikira sebagai qiyamul lail, yang tu qiyam tak apa, tapi yang 1/3 akhir pun ada dia punya fadilat dan kelebihan yang tersendiri. Tak dapat semua, dapat sikit pun jadilah. Jangan sampai tak dapat langsung. Kaedah fiqh kata apa? Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Sesuatu yang kita tak dapat semua, janganlah sampai terlepas semua. Faham tak? Habis main insya tu pergi tidur subuh, pergi dalam malam tu apa pun tak dapat, silap-silap dengan insya pun tak dapat, lagi cerai kan. Habis maghrib tu makan tidur tu. Banyak benda kita boleh buat untuk kita menunjukkan kesungguhan kita. Boleh berjemaah, boleh solat sunat, boleh qiyamul lail, boleh zikir, boleh doa, boleh sedekah kan, boleh membaca Quran, boleh berselawat, boleh beristighfar. Ada tabung-tabung, macam-macam tabung duk ada, tabung masjid, tabung madrasah, ada majlis ilmu, ada kuliah subuh, ada kuliah zuhur, ada kuliah asar. Kalau setengah-setengah masjid tak tahulah aku ada buat kuliah maghrib ke apa kan, sekali-sekala ke apa, wallahu alam. Ada tazkirah lepas insya ke, ada juga surau masjid yang buat kan, dia buatlah sikit-sikit pesanan-pesanan ringkas kan, ada yang buat. Tak kisahlah, janji kita dapatkan ilmu. Semua yang kita buat tadi itu nak menunjukkan kita punya kesungguhan ketika mana di akhir Ramadan ini. Kita kena ingat dia ada syarat supaya semua benda yang kita buat diterima oleh Allah. Sembahyang berjemaah, Tuhan bagi pahala, terima. Sembahyang sunat, Tuhan terima. Qiyamul lail, terima. Zikir, terima. Doa, terima. Sedekah, terima. Quran, terima. Selawat, terima. Mengaji ilmu, terima. Serba-serbi kita nak Allah Ta'ala terima kita punya amalan. Serba-serbi kita nak Allah Ta'ala terima kita punya amalan. Maka kalau kita nak kita punya amalan tu diterima oleh Allah, di sini ada petua dia. Ulama sebut ada 3 perkara yang perlu kita ambil berat. Kalau kita nak amalan kita Allah terima, Allah makbul, Allah jadikan sebagai satu amalan yang penuh, sempurna, ganjaran yang penuh. Apa dia? Pertama, amalan yang kita buat tu perlulah sahih dan betul. Kena sahih. Amalan yang kita buat perlulah sahih dan betul. Kalau tak betul, umpamanya kita semayang, kita tak semayang macam Nabi semayang, sifat solat Nabi. Semayang kita semayang kadang-kadang seluar nampak spender, contoh terlondeh, nampak aurat. Semayang tak ada tomak ninah, mayang hayun tangan sana sini, mata perhati sana sini kan, sambil-sambil semayang mata tengok sana, mata tengok sini. Saya pun tak tahu siapa dia jadi dulu gitu.
kan. Kalau mai uzuk ke apa kan memang tak larat orang tua depa ni mungkin tak tahulah hilang fokus ke apa ke, wallahu alam lah. Tapi semayang duk tengok sana, semayang duk tengok sini, dapat fadilah. Dapat fadilah semayang lu tu. Tapi saya rasa kalau kita daripada muda kita jadikan tabiat diri kita semayang macam Nabi semayang apa semua begitu, insya-Allah. Kita masa tak cukup tuan-tuan, insya-Allah lepas-lepas raya ni kita akan bincang dengan Pak Haji, kita akan buat kelas sifat solat Nabi. Tuan-tuan kena mai. Tuan-tuan kena mai. Kita akan buat macam mana cara kaedah Nabi semayang yang betul. Saya akan ajak daripada mula kitab dia terbaik tu. Kitab sifat solat Nabi yang sahih. Saya mengajar di masjid pun 2-3 masjid pun nak khatam. Saya ingat dekat 4-5 tahun baru khatam. Saya buat ringkasan daripada tu, ajak tuan-tuan macam mana Nabi semayang. Saya tak lama 2 jam. Tuan-tuan mai duduk, saya ajak daripada mula takbir sampai salam. Macam mana cara Nabi angkat takbir, macam mana cara Nabi letak tangan, dengan kita cerita meraihkan khilaf. Maksudnya okey, pandangan mazhab ni kata macam mana, mazhab ni kata, pada benda-benda yang selalu dilihat sebagai khilaf. Umpamanya kalau takbir, ada yang takbir tak tangan di telinga, ada yang takbir tak tangan separas bau dada, kan? Ya kita bincang lah. Ini siapa? Kalau tak tangan, atas perut siapa? Atas dada siapa? Bawah pusat siapa? Sebelah siapa? Yang ni tuan-tuan akan tengok di masjid-masjid. Tuan-tuan pergi di masjid, tuan-tuan akan tengok ada orang buat jari lagu tu, ada orang buat bulat macam tu, ada orang genggam macam tu, ada orang masih illallah jari lagu tu, ada yang letak tangan jari sebelah, ada yang illallah syahadu anna Muhammad Rasulullah turun balik. Ada yang bergerak kanan kiri, kiri kanan, ada yang duduk lagu tu saja. Saya akan cerita semua kat tuan-tuan. Siapa yang kata, siapa yang buat macam ni, siapa yang buat macam ni. Yang tak adanya orang buat, yang tu tak ada, yang tak tahu siapa buat. Ini dia panggil mazhab mak rempit. Duduk lab macam tu kan. Macam yang duduk teringat lab. Okey, jadi saya akan cerita pada tuan-tuan kalau nak rokok macam mana, kaki boleh kendon ke tak boleh kendon, lutut macam-macam. Kita pun tak tahu, mereka belajar di mana. Yang herannya kita tanya orang yang kata lagu tu, kita kata kitab mana apa ni ambil, dia kata ada kitab ni, kitab ni, kitab ni. Dia tembak dia tak tahu kitab dia abang tu semua kita duk ada. Saya ada library saya ingat library saya saja duk ada hampir separuh masjid ni, hampir ni separuh masjid ni. Kalau bubuh susun di dinding ni penuh dengan kitab-kitab saya. Hang abang kitab apa? Tak ada, kita boleh cari dalam internet, berlambak lagi ada maktabah dalam tu. Kita balik pergi buka, pergi tengok, tak ada pula. Kat mana ambil? Dah lah aku nak tanya, kita sangka baik pokok dia ada pandangan. Kita buka pula kitab, ulama kata siapa rokok lutut kendon, tahu kendon, lutut tak bagi cekang, dia buat tu macam je nak terantai tu. Dia kata pula dalam kitab semayang lagu tu batal, tak betul cara rokok lagu tu. Berarti rokok dia tak sempurna, rokok dia tak sah, semayang dia tak sah. Kita bagi kitab kat dia, buat main gambar, screenshot. Ni kitab ni muka surat sekian-sekian, nama kitab, kulit dia yang ni, hampir cari kitab ni muka surat sekian-sekian. Tengok dia kata apa, kod-kod dia tak reti bahasa Arab. Kita buat main pula cover dengan buku yang terjemahan apa lain-lain kitab yang Rumi ke apa kan. Mula kita bagi yang bahasa Arab, kod-kod dia pandai sangat, kita suruh dia baca. Ni tengok kita. Lalah kali dia kata apa? Dia kata tak, kitab ni semua tak betul. Pula dah. Itu susah orang macam tu. Susah, maknanya dia tak boleh terima kebenaran. Kita dalam dunia ilmu, kalau salah, dia kena bawa kitab main, bawa main dalil. Kita pun dengar, okey, baik, tak apa, aku silap, minta maaf lah. Nampak macam mana aku silap? Betul tak? Silap faham. Ataupun mungkin dalil yang kita pegang tu tak kemah, dia boleh datangkan dalil yang lebih sahih dan sebagainya. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, dalil ni dalam berhujah kepada satu-satu dalil, ulama masih lagi khilaf. Kadang-kadang ada satu hadis dianggap oleh imam ini sebagai sahih, dianggap sebagai dhaif oleh imam yang lain. Kadang-kadang hadis ini dianggap sebagai sahih oleh imam ini, imam ni pula menganggap dia sebagai dhaif. Masing-masing ada kajian mereka tersendiri. Maka yang pastinya benda tu keluar daripada para imam yang muktabar, mereka dah buat kajian dah. Akhirnya kita main belakang ni, kita nak kena kaji semula. Macam mana depa ni semua dulu buat, semua tak betul kan?
Dan yang siapa yang betul? Orang yang hidup generasi lagi dunia nak kiamat, lagi duduk dekat dengan kiamat, seolah-olah kita ni paling betul. Allahu Akbar. Tuan-tuan, antara adab yang jahat pada diri seorang manusia iaitulah menyalahkan generasi yang terdahulu di kalangan para alim ulama, apatah lagi menyalahkan para sahabat dan sebagainya, orang yang lebih dekat dengan Nabi SAW. Nabi kata apa? Khairul quruni, qarni, sebaik-baik kurun orang yang hidup dalam kurun aku, Nabi dan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian mereka yang mengiringi mereka, iaitulah di kalangan para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang mengiringi mereka itu atba'ut tabi'in. Ulama kata daripada Nabi sampailah 300 hijrah, ini orang yang hidup zaman didoakan oleh Rasulullah. Mereka ni agama mereka lebih selamat berbanding dengan orang yang duduk di belakang lepas pada 300 tahun. Imam Al-Ghazali kata dah lepas 500 tahun. Imam Ghazali dia 400 tahun lebih. Dan dia kata supaya dia pun masuk dalam tu kot, dia kata apa? 500, siapa duduk 500 naik ke atas, yang ni hidup dalam keadaan dan orang yang menghadapi fitnah dan cabaran yang lebih besar. Maka sebab tu ada istilah apa yang dinamakan sebagai ulama salaf, ulama khalaf. Salaf ataupun salafus salih, orang yang 300 tahun dekat dengan Nabi. Khalaf, orang yang 300 tahun lepas daripada tu. Taklah salah, tapi ulama salaf ni mereka lebih hampir kepada kebenaran. Siapa dia termasuk dalam ulama salaf? Imam mazhab 4, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Mereka ni semua hidup zaman salaf. Sebelum 300 tahun hijrah, mereka ni semua dah wafat. Mereka ni semua dah wafat. Mereka ni semua antara orang yang hidup zaman ni, zaman perah kepala otak. Kalau boleh buka otak mereka, kata ulama, walaupun cakap melawak-melawak kan, kalau boleh buka otak mereka guna habis sampai otak pada tak ada. Bukan otak tak ada, maksudnya bersarang habis, tak ada otak yang mereka tak explore lagi kan. Dibuat kajian, mereka kata apa, orang lah ni kalau buka dia punya otak, nampak fresh berlambak lagi yang tak guna lagi. Duk ada space yang masih duk ada lagi berapa gigabyte, apa lebih giga panggil apa, terabyte. Tu dia tera, lebih tera, mula dia tera, lepas tu dia pandai kan. Punya banyaknya dia punya otak lagi duk ada kosong tak pakai lagi kan. Jadi jangan menyalahkan para ulama. Maka syarat untuk kita punya amalan diterima oleh Allah, nombor satu, amalan kena sahih. Puasa umpamanya, macam mana cara puasa Nabi yang betul? Alhamdulillah, Ramadan ni kita duk cerita macam-macam dah. Zakat umpamanya, sedekah, macam mana kaedah pengeluaran zakat dan betul, kiraan yang betul dan sebagainya. Semualah amalan apa. Quran umpamanya, kita duk baca Quran kita baca ni betul ke? Lepas raya ni juga, kalau yalah bagi reda sikit covid ni, dan kita nak buat balik kaedah kita, al-qawaid al-filfilaniyah, kaedah yang mana kita mai pagi tak tahu baca Quran, balik petang dah boleh baca dah. Mai duduk mengaji dah, insya-Allah. Mai duduk mengaji, mudah-mudahan reti membaca Al-Quran. Jangan jadi tikui tengok besi, tengok Quran tak tahu nak baca. Tengok Quran tahu baca, maka tengok kitab-kitab ni semua tulisan, kalau ada baris kita boleh baca. Kecuali lah tak ada baris tu, kena mengaji bahasa Arab lah. Nombor satu, amalan itu kenalah amalan yang sahih untuk nak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan tu kena betul. Yang kedua, amalan itu kena sungguh-sungguh. Hang kalau buat sikit-sikit halal balas, tak nampak kesungguhan, mana Tuhan nak makbul? Buat pun lebih kurang, buat pun rasa macam terpaksa kan? Buat pun rasa terpaksa. Maka dia buat dengan kerelaan hati, buat dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiganya, kita kena buat dengan secara berterusan, adanya istiqamah kan. Hari-hari buat, dapat peluang buat, jangan tinggal peluang-peluang yang ada untuk kita nak buat. Maka apabila ada amalan yang betul, yang sungguh-sungguh, amalan yang sahih, amalan yang bersungguh-sungguh, dan amalan yang ada istiqamah, maka di sinilah ada syarat-syarat untuk Allah Subhanahu wa taala memakbulkan ataupun menerima amalan kita. Itu yang pertama, Nabi bersungguh-sungguh dalam beribadah.
Sebab tu bila duduk dalam majlis-majlis ilmu macam ni, sebab itulah apabila kita tak tahu, disuruh kita supaya kita banyak bertanya, disuruh kita sediakan tabung soalan pada tuan-tuan supaya tuan-tuan tulis, tak faham tanya, untuk nak mendalami lagi. Habis kalau tak tanya, segan nak tanya, setengah orang segan. Sebab kan pasal dia dilahirkan dia mungkin asal daripada bagan, jadi dia segan. Bagan mana tak tahulah, bagan jeremai ke, bagan mana kan. Jadi mungkin dia kalau tak tahulah boleh jadi kot kan. Ada pula mungkin orang tu dia malu pasal dia mungkin beranak di Kubang Ulu ke, mana ulu pun kita tak tahu kan, Ulu Legong ke mana ke, jadi ada ulu ya. Jadi dia malu lah. Malu apa dah, kalau tak erti malu buat apa, tanya. Dah, Nabi kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang reti kalau kamu tak reti. Kan? Jadi banyak bertanya, insya-Allah takkan sesat. Yang kedua, Nabi SAW akan membangunkan ahli keluarganya untuk beribadah. Saya cerita tak habis lagi, tak mau masuk nombor 2. Nombor 1 lagi, amalan tu kena buat bagi betul. Ada orang kadang-kadang, bukan tadi saya cerita tentang semayang betul, puasa betul, zakat betul, okey, nak baca Quran betul, zikir. Ada orang saya tengok masa ustaz duk mengajar, ni kata tak betul ya. Masa orang ustaz tengah duk mengajar, dia duk zikir, pegang tasbih. Ustaz tengah duk mengajar, kawan pun pegang tasbih. Subhanallah. Mulut dak hang betul-betul hang nak zikir ke, hang nak dengar ilmu? Dak, saya dua-dua jalan sekali ustaz. Wow. Hebat ah. Tabik spring ah. Salut ah. Pasal apa? Sebab Tuhan kata dalam Quran, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak jadikan dua hati pada diri manusia. Faham tak? Kecuali benda tu ada matching. Kita zikir di mulut, dalam hati kita sedang fokus dengan apa yang kita duk baca. Itu lain. Memang boleh jalan sekali dua, mulut dengan hati. Tapi masalahnya sekarang, hang duk zikir, hang nak fokus pada zikir ke, hang nak fokus pada ilmu yang sedang disampaikan? Ini persoalan dia. Sambil ustaz tengah duk, tuan-tuan tahu ketika khatib berkhutbah, tuan-tuan duk baca subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, habis fadilat Jumaat tak dapat. Sampai lagu tu dia suruh kita fokus kepada apa yang disampaikan. Macam mana boleh duduk dalam majlis ilmu dia duduk, tapi kadang-kadang kita nak kata pun sat lagi kecil hati pula dia. Bila kecil hati ni pasal tak ada orang yang buat, tu tak apa, kalau ada pun dia tak nampak ni depan mata saya tak buat. Ni dak, kadang-kadang saya duduk mengajar duduk depan-depan ni duduk. Subhanallah, subhanallah. Kita pun tengok. Dak, dia kononnya dia fokus kat kita. Kita cakap ni ustaz, betul-betul. Subhanallah, subhanallah. Dak, anak kata apa bagus. Dua-dua sekali jalan. Dak, betul-betul hang duk fokus kat sini kan, hang duk fokus kat ustaz duk mengajar. Pilih salah satu. Tak payah buat kerja sia-sia. Ini termasuk dalam kata buat kerja benda yang tak dapat dua-dua fadilat. Salah satu yang dapat. Daripada hang zikir dapat fadilat sunat ya, sunat. Lebih baik hang dengar ustaz tu cakap, mulut pun tak kena buka, suara pun tak kena keluar, duduk nganga. Mengaji ya, dapat fadilat wajib. Duduk majlis ilmu fardu wajib. Kaedah fiqh kata apa? Al fardu afdalu minan nafli. Yang fardu lebih afdal daripada yang sunat. Setengah-setengah orang kita duk baca, kita duk mengajak daripada baca Quran. Tak apalah kalau hang nak baca Quran, tapi ada baiknya fokus kepada ilmu, lepas itu baru baca Quran. Tak mau sambil-sambil duk baca, sambil-sambil telinga duk dengar dekat orang duk mengajak tu kan. Sebab kita dah ada majlis ilmu, kita tak mau pula kita dianggap sebagai mengganggu orang lain. Kalau bolehnya aku tak ganggu hang tak ganggu aku kan. Kadang-kadang kita duk mengajak, dia duk main sebelah kita duk baca Quran darah-darah pun tak betul. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita fokus kepada satu, lepas tu sat lagi tapi dia, kalau dia kata tahu saya tak ada masa, saya nak baca Quran sebab hari ni saya punya target Quran saya tak sampai, tak apalah, nanti saya pergi duduk kuliah subuh lain ke mana ke kuliah lain, tapi untuk yang petang ni saya punya target tak sampai, saya kena baca bagi habis, terpulanglah. Tapi kita nak bagi tahu, kata majlis ilmu dapat fadilat fardu wajib, dan hang baca Quran, zikir, doa, itu semua fadilat dia adalah sunat.
Maka kaedah fiqh kata yang fardu lebih afdal daripada yang sunat. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi membangunkan ahli keluarga dia supaya beribadah. Ya, kata Nabi SAW dalam satu riwayat Imam Tirmizi daripada Sayyidina Ali, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqidu ahlahu fil ashr al awakhir min Ramadan wa kullu saghirin wa kabirin yutiqu as-salah. Nabi SAW akan membangunkan ahli keluarga dia pada 10 malam terakhir, yang kecil, yang besar, yang mana mampu untuk semayang. Baby tak payah gerak, dia bukan kena semayang, dia kecil lagi, dia bangun dia kacau biar rumah orang. Ni yang mana dah boleh semayang, gerak mak dia dulu, gerak anak-anak dia, bangun, buatlah semayang, buat qiyamul lail. Habis koman, bangun sahur. Tuan-tuan yang mai qiyamul lail di masjid, dah tengok dalam pukul 4:30, 5 kan, tuan-tuan gerak telefon pergi di rumah yang mana mai ke masjid, bangun dah. Okey, alhamdulillah, bangun gerak depa, suruh depa makan sahur, suruh depa sembahyang tahajud, koman-koman dapat 2 rakaat tahajud, kan. Jadi kita pun duduk di sini pun dapat, depa duduk di sana pun depa buat. Jadi kita tak tinggalkan kaum keluarga kita. Apa? Tuhan kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu, wahai orang-orang yang beriman, daripada azab siksa api neraka. Jangan duk fikir kita je anak bini kita tak semayang, tak buat amal ibadat, kita tak pernah kata, kita tak pernah ajak, kita tak pernah galakkan, kita tak pernah bagi dorongan supaya mereka buat. Ya, kita buat. Mereka tak boleh bangun, awal sangat mengantuk, tak apa, lagi telefon ni, tengok lewat-lewat sikit telefon sebelum subuh, setengah jam, 1 jam, tak apalah, jom pergi qiyamul lail. Allah tak larang nak pergi qiyamul lail di masjid, tak apalah, qiyam di rumah pun tak apa, kan? Jangan sampai terlepas kita punya amalan, khususnya subuh, jangan sampai terlepas. Telefon sampai mereka bangun, sampai lagu tu lah. Tak boleh telefon ni, telefon anak, telefon bini, telefon siapa dalam rumah, siapa-siapa, bangun, gerak, pi tolong, kan. Kalau rumah dekat-dekat, lari sapi, ketuk-ketuk, nah bangun, lari pula mai. Contohnya punya sungguh-sungguh nak gerak supaya kita nak selamatkan diri kita dan keluarga kita, semua nak tarik tangan nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak lagi bagus, telefon semua beradik, beranak. Tu dia, telefon abang dia, telefon kakak dia, telefon makcik dia. Oh ni dia rajin gila, yang ni kena jadi operator, setengah jam ya kerja telefon dia. Tak tahulah kalau dia orang yang tak bawah, bukan di bawah tanggungan kita, tuan-tuan, tu sudah ambil tahu lah. Nak ambil tahu pun boleh, tapi takut lagi orang marah. Mereka jenis bukan jiwa mereka lagu tu, sekali mereka salah faham lah kat kita. Kita jaga orang bawah tanggungan kita sudah. Siapa? Bini kita, anak kita, anak cucu kita. Cucu pun bawah tanggungan bapa dia. Kita punya tanggungan bini kita, anak-anak kita, ataupun mungkin mak kita yang uzur, yang kita duk jaga, ataupun mak ayah kita. Kita boleh sekadar telefon, mak ayah bangun, dah waktu tahajud dah ni. Kalau depa mau, kalau depa rasa depa marah, depa tak suka, depa bukan di bawah tanggungan kita. Kita kena bagi saraan, tetapi bela mak pak kita. Tapi dalam bab ni, kalau depa tak suka, tak payahlah nak buat. Macam mana depa tak faham agama? Ada seorang budak ni mai, saya jumpa dia dekat Kampung Binjai ke mana, tak ingat, Matang ke mana. Habis semayang di masjid, dia kata apa? Dia kata, Allah, duk teringin nak jumpa ustaz lama. Dia kata, apa siapa? Dak, saya nak cerita ke ustaz, musim Covid hari tu awal-awal tahun sudah. Dia kata, ayah saya ustaz umur 70 lebih meninggal ustaz. Ustaz tahu ustaz, ketika dia meninggal ustaz, kami suruh dia semayang, dia tak mau semayang, pergi masjid, dia tak pergi masjid. Jangan ceritalah majlis ilmu. Bila hari ni mai dengar kuliah ustaz cerita orang tua-tua apa ke ceramah, saya cerita, dia cerita pasal mak ayah dan sebagainya, menitik air mata saya ustaz, teringat bapa saya sampai mati tak pergi masjid ustaz. Saya dengan mak saya duk fikir macam mana nak suruh dia pergi masjid, macam mana nak suruh dia pergi dengar kuliah-kuliah ceramah agama, macam mana nak suruh dia pergi semayang pun cukup besar dah. Semayang pun dah mati dalam keadaan hari-hari pergi lepak kedai kopi, pergi duduk tepi laut. Ada lah kot geng-geng dia lah apa semua, tak semayang, tak pergi masjid, sampai 70 lebih ustaz umur. Hari ni bila ustaz cerita, saya rasa kesedih sangat. Saya tahu dia duduk di alam tu, memang dia duduk kena macam-macam ustaz. Apa saya nak boleh buat ustaz? Saya boleh tolong, yalah boleh tolong doa, tolong buat apa-apa sedekah kebajikan, hadiahkan pada mak ayah kita, doa pada mak ayah kita, jadi anak yang soleh, doa pada mak ayah, sekurang-kurangnya boleh meringankan bebanan dia.
Ya, sekurang-kurangnya boleh meringankan. Hari ini dia dah mati, dia duduk dalam kubur, dia insaf lah, dia dah duduk sana, pergi tak kembali. Tapi mudah-mudahan kita yang duduk atas dunia ni ada kesedaran dan keinsafan untuk kita nak buat perubahan. Jangan fikir diri kita saja, fikir sama anak isteri, keluarga kita. Yang ketiga, Nabi tidak akan tidur dengan isteri. Dia tak tidur. Kira bukan tak tidur terus sebagai satu benda larangan haram, tetapi ada beberapa hikmah berdasarkan kepada hadis Nabi kana Rasulullah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, apabila masuklah 10 hari terakhir, syadda mi'dzarahu, dia akan ikat dia punya kain bagi ketat. Itu istilah satu simbolik nak abang kata dia tak mengadakan hubungan. Wa ahya lailahu, dia menghidupkan malam-malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan dia akan gerak dan bangunkan ahli keluarga dia supaya beribadah. Rumah Nabi dengan rumah bini-bini dia semua ada tepi-tepi masjid dia. Dia keluar sat pada masjid, pergi gerak sorang, semua bangun, dia pun mai balik, dia pun pergi semayang, buat amal ibadat dia. Maka itu amalan Nabi pada 10 malam terakhir. Kenapa Nabi, apa hikmah Nabi tak tidur dengan isteri dia? Bukan salah, faham tak? Kita pun nak bagi tahu, kata kalau dah tak nafsu syahwat kita tak mampu nak tahan daripada kita buat benda haram, ada baiknya kita tundukkan pandangan kita dengan menyalurkan saluran nafsu kita mengikut yang halal, tak ada dosa pun, faham tak? Cuma kalau kita boleh tahan, kalau bolehlah kita pun tak ada apa perasaan sangat dalam Ramadan ni. Sebab tu dia suruh Ramadan ni kurang makan. Sepatutnya Ramadan ni kurang makan, sepatutnya Ramadan ni kurang benda-benda yang bersifat makanan-makanan ni. Makan benda-benda sekadar untuk nak kuatkan diri untuk ibadah. Baru bila badan kita tak terlalu banyak makanan, nafsu syahwat tak terangsang. Tuan-tuan tahu, makan ni bila dia makan terlalu banyak, ni buruknya makan. Apabila kita makan banyak, makanan tu akan membentuk darah yang banyak. Darah yang banyak akan menghasilkan air mani yang banyak. Bila air mani bertambah, nafsu syahwat mudah terangsang. Sebab tu orang kalau yang dah kahwin dikatakan lebih selamat diri dia daripada godaan-godaan nafsu syahwat. Pasal apa? Sebab dia dah ada saluran dia untuk dia nak salurkan yang halal. Maka pada ketika tu dia tak mudah terangsang. Dia tengok orang perempuan pun dia tengok, dia tahu lagu tu, dia tak kisah. Tapi kalaulah apabila dia ni tak ada saluran yang halal, maka nafsu syahwat dia lebih mudah untuk terangsang. Dia pula pulut makan, nafsu mudah terangsang. Bila nafsu mudah terangsang, habis ya, tak tengok lagi kalau amoy lalu. Jam lah. Ni yang kadang-kadang ni bahaya dia. Maka di antara hikmah kenapa Nabi SAW dia tidak tidur, pertamanya kerana nak lawan nafsu, biar nafsu dengar taat, hang kena ikut. 10 malam ni aku mau Lailatul Qadar, aku yang tu paling besar, Lailatul Qadar paling besar, bukan manusia, bukan dunia. Lalu gitu. Bila dia lawan, dia motivasi diri dia, insya-Allah. Yang keduanya, dia nak habiskan masa dia dengan ibadah. Tuan-tuan, minta maaf cakap, kalau kita nak mengadakan hubungan, kita perlu ambil masa. Faham tak? Kita perlu ambil masa. Kapal terbang, kalau nak terbang, nak mendarat sekalipun, berapa lama? Bukan bawa kapal terbang lah, bawa kapal terbang pilot. Okey, daripada mula nak naik apa semua, ambil masa kan. Saya tengok kadang-kadang saya duduk masuk, pilot buat apa tu kat depan ni yang lama kan. Siapa? Check lah, banyak lama lah. Nak check, buka ni button, kalau mak nikah button kan. Tu dia button, berlambak-lambak button. Aku ingat kereta yang ada berlambak button. Yang ni lagi berlambak button. Yang ni kena buka, yang ni kena tutup. Gamaknya yang tu lah kot, yang banyak kerja. Duk betul-betul. Tak buat siap-siap tak boleh lah. Oh, ada checklist lah, kena check satu-satu lah. Oh, ada checklist, kena tengok pula. Dah buka siap-siap, lepas tu nak kena check pula, yang ni betul ke tak. Yalah, sekali kapal terbang jatuh, mampus dengan orang-orang kali dengan dia kali, dengan pilot dia nak kena fikir lah. Oh, dia ambil masa. Sementara dia awal-awal dia perangai enjin lah kot, perangai enjin. Dan kita pun duduk tengok apa dia duk buat, duk korobek apa. Kan masa duk beratuk masuk tu, duk tengok pilot duk duduk kat cermin tu, Siti Usha. Apa dia nak buat? Duk tebak roti canai ke? Duk buat apa ke? Dah contoh kan, saja mata gatal duk tengok, oh itu dia nampak tangan duk dulu tu. Apa ke dia duk ragai? Oh, duk buat kerja.
Lepas tu naik, bukan dia terus lompat lagu tu helikopter boleh terus lompat, dia nak kena pergi jauh, lepas tu wow, terbang. Bila dah terbang sekali turun pula landing. Bila dah landing ni tuan-tuan, dia bukan landing kat sini dia berhenti kat sini. Kalau dia turun kapal terbang, dia sengap tang situ, mau faham, qalu inna lillah. Boleh faham? Dia mesti landing dekat sini, no, dia berhenti mana tahu kat sana. Anda tengok kat depan ni, dia turun sana nu sampai hujung ni baru dia berhenti, baru patah balik pula. Sementara nak sampai, nak tunggu menatang apa yang dia buka terowong tu mai lambat juga nak naik nak turun pun nak. Dah hampa faham tak saya punya contoh yang saya nak bagi? Saya ingat hampa tak faham hampa duk terfikir kapal terbang. Aku nak cerita benda lain, tolong ni duk cerita laki bini faham? Nabi larang terus pergi terekam macam mana singa. Faham? Dia kena jadi kapal terbang slow motion tak faham sudah. Faham? Tak faham sudah, tak apa, buat tak tahu, relax. Jangan duk buat faham okey. Budak-budak jangan duk buat faham lebih, okey, buat tak tahu dan kita nak bagi tahu kan, kalau kita nak mengadakan hubungan, kita habis masa. Tang tu dah tak tahulah, kena pula habis telan tongkat Ali ke apa tongkat dah, dengan semua jenis tongkat, semua buah segala tongkat, semua dia duk bawa. Hak tongkat bawa pun bawa, yang telan pun telan, macam-macam tu kan, tak kisahlah apa lagi. Nak abang kata duk layan dengan kehendak nafsu tu, tang tu dah habis berapa jam, tang tu dah habis masa. Yang masa tu kita boleh guna untuk ibadat. Ambil lah sikit masa untuk ibadat. Yang hari lain tak apalah, ni Ramadan ni, lain tu Qadar ni. Dia nak abang lagu tu. Maka Nabi habiskan masanya dengan ibadah. Dan yang ketiganya hikmahnya, Nabi dia tak mengadakan hubungan kerana dia nak simpan dia punya tenaga. Mestilah kalau mengadakan hubungan mesti nak kena ada stamina, mesti nak kena ada kekuatan. Apabila kita mengadakan hubungan, maka badan kita lemah, maka sekali lagi kita nak buat ibadat dia tak cukup kuat. Lagi dia mengantuk, lagi dia tak larat. Pasal apa? Kita dah habis dah tenaga kita untuk kerja yang lain. Bila mai tang kerja ibadah ni, maka kita jadi tak cukup kuat, tak cukup bertenaga. Maka Nabi itu hikmahnya kenapa Nabi tidak tidur dengan isteri pada 10 malam terakhir. Dia kena faham dua belah pihak. Laki faham, atau bini tak faham, jam kan. Tapi kalau dah sampai, janganlah bergaduh sampai cerai-berai. Abang Nabi masjid, abang saya duk tunggu abang ni banyak hari tau, apa saya nak balik kampung. Nak buat benda sunat sampai bergaduh laki bini tak boleh. Ustaz kata sampai lepas raya baru boleh. Mampu masa tu dia ditelefon kata member setan pula duk ada ni, suruh laki lagu tu hampir sampai nak buat benda haram. Tak payahlah. Tak, saya kata boleh, tapi kalau dua belah pihak faham dan kita pun rasa kalau kita tak mengadakan hubungan pun macam tak ada apa-apa, maka ada baiknya kita fokus kepada kita punya ibadah. Faham tak? Tapi kalau dah kepala otak dah pening kepala otak, dia duk cakap faham? Macam faham lebih kan? Dia jadi kucing duk cakap habis ni, bercalak habis semua dinding-dinding semua. Yang tu tak payahlah tuan-tuan. Daripada dia duduk tokak orang lain, lebih baik dia salurkan mengikut saluran yang halal. Yang keempat, Nabi akan melambatkan makan sehingga pada waktu sahur. Bila buka puasa, yang ni susah. Boleh saya kuih, tapi tak tahu makan banyak ke tak kan. Nabi dia kata idza kana Ramadan, bila masuk Ramadan, qama wa nama, Nabi akan bangun ibadat dan ada masa Nabi tidur. Fa idza dakhala al-ashr, apabila masuklah 10 malam terakhir, syadda mi'dzarahu, dia akan ikat kain dia bagi ketat. Wajtanaban nisa, dia akan jauhi perempuan. Waghtasala bainal adhanain, dan dia akan mandi di antara dua azan, yakni maghrib dan isya. Waja'ala al-asha'a sahura, dan dia jadikan makan malam dia adalah pada waktu sahur. Maknanya buka puasa makan buah-buah, makan kurma, cari buah-buah, makan buah tuan-tuan, makan buah cukup insya-Allah. Makan buah, cari temikai sikit, cari buah apple, cari buah buah apa kan, buah naga, jangan jadi naga dah kan, pisang ke ada tenaga,
makan buah-buah lagu ni. Kalau tak ada penyakit lah, yang ada penyakit kena tengok lah, ada buah-buah yang dia jenis tak boleh makan kan. Makan apa yang kita rasa buah-buahan, limau ke, oren ke, makan yang ni sikit, yang ni sikit. Petua makan buah. Setiap kali makan buah, pastikan ada 3 jenis buah yang kita makan. Jangan makan satu buah, sebab setiap buah ada zat-zat dia yang tersendiri, ada nutrisi dia yang tersendiri. Maka kalau kita makan buah yang berlainan, maka yang ni boleh bagi, yang ni mungkin bagi kalsium, yang ni mungkin boleh bagi potasium, yang ni boleh bagi vitamin apa dan sebagainya kan. Umpamanya dalam pisang, dia kaya dengan potasium. Tapi kena ingat, kalau siapa-siapa ada asid banyak dalam badan, tak bagus potasium. Siapa apa pula kita tengok pula apa nama buah naga mempunyai vitamin C yang banyak lagi banyak pada oren mempunyai vitamin C, oren, limau. Yang ni semua bagus. Kalau tuan-tuan tak dan belajar pun tak apa, buat betul dia macam ni ya. Setiap kali nak makan buah, jangan pulun satu buah, ambil buah ni sikit, buah ni sikit, buah ni sikit, campur yang tu dapat sepinggan, cukup. Kurma sikit, buat lagu tu. Buat 2-3 jenis buah, makan belimbing sikit. Belimbing bagus untuk menurunkan kita punya kadar kita punya tekanan darah. Orang yang ada darah tinggi bagus makan buah belimbing. Makan sikit benda-benda masam, tapi jangan terlalu banyak benda yang masam. Dah makan benda masam, campur sikit benda manis. Jangan terlalu manis, tak kena kencing manis pula. Sebab dalam buah-buahan ada gula. Gula dia terbahagi pada 2. Satu nama glukos, satu nama dia fraktos. Fraktos tu yang bagus, glukos tu tak bagus. Yang tu yang orang makan buah kencing manis ni. Pasal apa? Dia makan buah-buahan yang mempunyai glukos tinggi. Faham tak? Kalau nak makan, sebab tu kalau dari sudut kesihatan, orang kata, bolehkah orang kencing manis makan buah durian? Boleh. Tapi 2-3 ulas bukan 2-3 biji. Hang makan 2-3 biji. Hang bukan makan 2-3 ulas. Takat 2-3 ulas, fraktos dia, glukos dia takkan kacau hang punya fraktos, gula takkan naik tinggi. Kecuali memang dia ni memang ada masalah kesihatan, kencing manis memang dah tinggi siap dah. Yang tu kena elakkan. Bagi yang biasa-biasa 7, 8, 9, 10 belah-belah boleh makan sikit. Rasa-rasa ya. Okey, kurangkan makan benda-benda manis. Macam tu bagi yang ada kencing manis ataupun yang nak jaga. Dan maka Nabi dia akan kurangkan makan buah-buahan. Lepas tu dia akan makan makanan yang mengenyangkan pada waktu sahur. Makan sehari sekali, baru turun berat badan. Sekurang-kurangnya maintain nita. Bila mai lepas Ramadan, berat badan bertambah. Takat tambah 1 kilo 2 tak apa. Ni naik sampai 10 kilo. Mentek darah apa ni? Sampai 10 kilo naik ni. Setiap tahun Ramadan ni 10 tahun dah 100, 20 tahun 200, 30 tahun 300. Lepas tu ambil bina badan dah setiap tahun 10 kan. Tuan-tuan kurangkan makan supaya nafsu kita kurangkan makan ni tuan-tuan. Apa hikmahnya Nabi makan sekali-sekali? Satunya kurangkan makan. Bila kurangkan makan, automatik nafsu terkawal. Sebab tu suruh kita puasa. Nafsu kita terkawal. Kalau tidak, manusia yang duk makan banyak ni, nafsu tak terkawal. Yang ni yang kadang-kadang mendorong kita ke arah buat benda-benda yang diharamkan. Okey, bila kita kurang makan, masa kita untuk makan tu saja dah habis. Kadang-kadang setengah jam. Tengok semalam suruh berhenti awal qiyamul lail, kita berhenti awal qiyamul lail. Kena pula nasi kanak kampung Melayu. Bagus punya duduk menambah dekat situ. Habis dah masa setengah jam ya masa makan. Bayangkan kalau kita tak makan, contoh, tang tu dah ada setengah jam untuk kita bermunajat, zikir, doa dan sebagainya. Faham tak? Sebab tu orang Arab bagus, depa punya makan, dia tak makan macam kita. Depa makan jenis kering-kering, roti, cicah margarin sikit, apa keju ke apa ke. Benda kan kalau lepas makan tak basuh tangan benda apa. Pakai main lap-lap ya. Roti depa makan benda-benda yang kering, senang untuk dimakan. Tapi kita punya makanan tengok kena nasi kandak dia punya minyak tu. Tak boleh, hang kena cari sabun juga. Kan? Mari habis masa lepas dah makan banyak, nak pergi tandai, kencing berak lagu tu lagu ni, nak abang kata masa yang kita guna buka puasa pun sama. Tuan-tuan tengok mana-mana masjid buka puasa lama mana, mesti tak ada pun setengah jam. Masjid yang bagus dia kata buka puasa makan kurma minum air, terus sembahyang maghrib dulu. Habis sembahyang maghrib
Lepas tu piah nak makan. Memanglah antara maghrib dan isya duk ada setengah jam 45 minit. Habis masa duduk makan rehat 45 minit. Cuba kalau kita tak makan, masa antara maghrib dan isya tu kita boleh duduk di sejadah untuk buat amal ibadat. Boleh semayang sunat awabin 8 rakaat. Semayang qabliyah lagi apalah, ba'diyah lah apalah, boleh semayang dah istikharah. Macam-macam semayang boleh semayang tuan-tuan. Semayang sunat hajat boleh, semayang sunat taubat boleh, macam-macam. Awabin tu dah semayang sunat taubat dah tu, 8 rakaat boleh buat. Tapi kita dah sibuk dengan makan, kita tak buat dah benda tu. Bahkan bagi-bagi salam ya, duk berjalan dah semua pergi dah nak cari segala hidangan apa yang tak ada lagi telan. Habis Cuba kalau kita tahu dah kita tak makan, tadi dah buka puasa makan dah kurma 7-8 biji, dah cukup, aku takkan makan benda lain. Set, antum suruh makan, antum suruh makan, jangan makan. Dia dah set dah masuk dalam kepala otak. Tahu kan? Amuk main roti John ke, roti mamak ke, roti Melayu ke, John juga dapat nama. Kan? Mai kok mana atau John ni kan. Jadi tak apalah, John dapat nama, Mengali dapat nama. Roti apa? Roti Mengali. Roti apa? Roti Mengali. Yang buat ustaz bukan Mengali. Contoh dalam Mengali juga dapat nama kan. Tak apa bila pergi kat depa lah. Cuba nak abang kata kita set, aku kena makan, mi ni aku kena makan, kuih tiaw ni kena makan. Roti John apa meleleh? Cheese meleleh. Allah. Sampai sudah sampai hari ni saya tak dapat. Apa saya duk fikir yang ni kalau kena memang kolesterol tinggi ya. Selamat. Confirm dam ulang dia dapat tangga panjang dia, kolesterol ni naik 5 kilo sekali naik ya. Dengan lemak-lemak semua. Okey? Tapi cuma duk saja dia bubuh iklan tu, kita pun duk meleleh tengok pi roti John cheese meleleh. Hebat tu. Okey. Kita kurangkan makan, gunakan masa kita untuk ibadah, simpan tenaga kita untuk ibadah. Bila kita makan, tenaga kita hilang. Tuan-tuan perasan tak? Saya nak tanya satu soalan. Pernah tak tuan-tuan buka puasa lepas tu rasa mengantuk? Ada? Angkat tangan Sat. Pernah tak? Saya angkat tangan mula-mula, saya pun pernah. Angkat tangan, saya nak tahu. Tuan-tuan lepas buka puasa rasa mengantuk, tolong angkat tangan, ni survey ya. Nak tahu jadi ke tak? Lepas buka puasa tuan-tuan rasa mengantuk. Oh ya ramai. Tahu apa? Perut kita sedang mencuri kita punya tenaga untuk proses makanan. Perut kita sedang curi kita punya tenaga. Sebab tu dia suruh kita makan benda cepat hadam. Sebab tu bagus pergi cari cuka apple, cuka kurma, cuka-cuka makan ketika buka puasa. Lepas tu jangan perut kosong lah. Cuka mesti dalam perut kena ada makanan. Kalau tidak dia kacau dinding perut, boleh kena gastrik cepat. Mesti perut kena ada makanan. Makan cuka satu camca, bubur dalam gelas air tu, bubur satu camca, kacau-kacau, minum. Terbaiknya sebelum makan, ataupun tengah-tengah duk makan sikit bubur tak ada masalah, ataupun lepas makan, supaya dia mempercepatkan proses penghadaman. Barulah perut tak susah nak proses. Bila dia duk proses tu susah, kita pergi hantam ayam, daging, bagus punya ayam panggang, ngeliat mau kambing apa semua, kena benda lagi susah nak hadam, lagilah perut kita duk curi tenaga. Lepas tu kita duk rasa aku rasa berat mata ni. Kita tak sedar rupanya perut kita sedang mencuri kita punya tenaga. Tenaga itulah disuruh supaya kita simpan untuk kita nak buat ibadah pada malam hari. Faham tak? Lepas itu biar pilah makan sahur tu kita makan. Bila kita makan mengenyangkan, lepas sahur tu tunggu subuh. Lepas subuh apa lebih kurang kita nak balik dah, boleh pergi rehat dah. Pasal apa? Lailatul Qadar tak ada dah lepas subuh. Habis mayang subuh, hang bebas. Hang nak tidur ke, hang nak pergi kerja ke, hang nak rehat ke, Lailatul Qadar ni nak ambil Lailatul Qadar sampai sebelum subuh kan. Maka itu yang keempat, dia punya hikmah dia. Yang kelima, Nabi akan mandi di antara dua azan maghrib dan isya. Pasal apa? Apa hikmah dia? Satu persediaan untuk menyambut Lailatul Qadar dalam keadaan bersih. Nak main isya, main ni bersih, semua cuci apa semua bagi bersih. Ni kalau Lailatul Qadar malam ni, malaikat nak main turun nak bagi anugerah kat kita dalam keadaan nak pergi jumpa gubernur pun cek macam yang baju serika mak. Baru nak ambil PJK. Saya lama dah dulu duk pakai PJK, perut jauh ke depan kan. Ni tu macam yang serika pergi tempah baju tu dia dengan songkok duk ada berlambak tak. Ni nak terima PJK punya songkok baru-baru punya.
Baju pun baru, duk ada selop belanga hitam, duk ada. Dah. Ni baru nak pergi jumpa gubernur. Tidak. Nak pergi jumpa sultan, pakai je dengan butang baju pergi cari kat mana tau, dengan merlap ya. Tu apa nak pergi jumpa gubernur, nak jumpa manusia. Yang ni nak jumpa Tuhan, nak jumpa malaikat wakil daripada Tuhan untuk nak bagi anugerah Lailatul Qadar. Pakailah lawa-lawa, bos sampin tu macam yang tengkolok apa ke. Dah kita orang Melayu tengkolok apa ya. Erok sikit apa, bos songkok apa. Oh dah tu macam stylo ah. Ni Ramadan punya mau sempoi. Tunjuk ke Tuhan. Kata kita sungguh-sungguh beribadah, walaupun bukanlah sungguh-sungguh duduk tanpa pakaian kan, tapi nak bagi tahu kata kita pakai bersih, ambil minyak wangi. Ada orang tanya, Ustaz, minyak wangi yang kita dah pakai yang ada alkohol tu boleh Ustaz? Saya kata boleh. Oh, saya ingat tak boleh. Saya ingat kena pakai minyak atar ni. Saya ingat tak boleh. Kalau boleh, saya dah ada di rumah botol mahal-mahal 3-4 ribu punya. Yang tu lah kena pakai main masjid. Hang duk pakai minyak atar hak spray lah ni, lepas 3 minit hilang dah. Buat apa? Pakailah hak ribu-ribu punya yang duk pakai pergi tempat kerja tu. Tu macamnya tawaf pejam mata sampai ke kaki. Biar jalan mengembung ya. Malaikat suka orang yang wangi-wangi, malaikat suka menghampiri orang yang bersih. Ni tak ada sebelum nak main masjid dan lagi pelekat 2-3 batang ni. Ini semua malaikat tak suka. Siapa? Busuk, isap rokok. Dah isap rokok, cover lah balik, buat minyak atas mahal-mahal sikit. Nak pergi jumpa marka cik. Ini zaman dulu-dulu apa spray kan, bagi segak mulut. Nak buat apa tau? Nak cium dengan markah dia tak? Macam 2-3 kali pakai apa yang tu. Saya tak pakai yang tu, saya pakai bunga cengkeh. Tuan-tuan nak bagi hilang bau mulut, ambil buah bunga cengkeh sebiji, buang kepala dia yang bulat tu, bola mulut, isap macam coklat. Main dia ngayak liok bagi dia lembek. Lepas tu pepak pelan-pelan. Mula-mula tak biasa, tuan-tuan dia rasa kebas hilang bau mulut-mulut di lidah mah. Lama-lama dia jadi satu tabiat best, hilang bau mulut, tak payah makan coklat. Makan coklat hacks lah apa. Saya terang kata tak boleh, tapi gigi yang lah, lama-lama gigi out lah. Makan cengkeh, ulat-ulat gigi semua ni mampu apa benda gigi lagi kuat, lagi bagus untuk aliran darah, mencairkan darah. Sebab tu kami ingat, kalau tuan-tuan kalau nak buat operation, jangan makan yang ni, cengkeh ni jangan makan. Sebab esok tuan-tuan buat operation, darah nanti keluar gila-gila. Sebab dia cairkan darah. Bagus untuk orang yang ada masalah jantung, daripada makan ubat cair darah. Orang masalah jantung mesti kena makan ubat cair darah. Darah pekat sangat, dia boleh tersumbat. Ubat pun makan. Waktu lain makan bunga cengkeh, bola mulut, isap begitu, lembik dia mula keras. Lepas tu lama-lama pepak, insya-Allah mulut pun hilang bau. Ramadan jangan buat Ramadan tak boleh buat. Ramadan ni bau busuk mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik daripada bauan kasturi. Itu dia. Tu yang keberapa? Yang kelima, Nabi akan mandi, cuci badan bagi bersih, supaya yang keduanya di samping bersih nak sambut Lailatul Qadar, yang keduanya nak mewujudkan kesegaran badan agar kita lebih fokus dalam beribadah. Terakhir, Nabi akan i'tikaf sepanjang malam. Nabi, tadi hadis riwayat Imam Bukhari, dua-dua hadis saya lupa nak abang. Riwayat Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha yang keempat dan yang kelima, dan yang keenamnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir. Nabi akan beriktikaf di masjid min Ramadan pada 10 malam terakhir daripada Ramadan, hatta tawaffahu Allah taala, sehingga baginda wafat. Nabi mula terima wahyu untuk puasa pada tahun kedua hijrah. Nabi dah mula puasa, Nabi dengan para sahabat. Tahun kedua hijrah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 tahun, 10. Tahun yang ke-10 Nabi wafat lepas balik daripada menunaikan haji. Pergi haji balik, lepas tu 40 hari wafat. Maknanya tahun ke-10 lagi Nabi sempat. Nabi masih, walaupun tahun ke-10 tu Nabi wafat. Okey, maknanya ada lebih kurang 9 tahun Nabi berpuasa. Maka daripada awal
kalau faham daripada hadis ni, sampailah hujung umur Nabi, lebih kurang 9 tahun. Tiap-tiap tahun 10 malam terakhir Nabi i'tikaf di masjid. Apa hikmah Nabi beruzlah sepanjang malam? Satunya supaya hati dia sentiasa bersama dengan Allah. Dia nak betul-betul dia bersama dengan Allah. Yang kedua, kerana dia nak menambahkan dia punya amalan. 9 tahun tu dia fokus dengan dia punya i'tikaf dia, dan kemudiannya sudah pasti fokus untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apa kata Nabi? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa bangun beribadah pada malam Al-Qadar, imanan kerana beriman, percaya sungguh dengan apa yang janji, wahtisaban menghitung ganjaran besar yang Allah nak bagi, maka dia pulun sungguh. Alhamdulillah, saya tengok kawan-kawan mai pun malam-malam tu, tengok pukul 2 pagi 3 pagi semua ada masjid kita buka cerah. Belah-belah belakang tu ya kita tutup sikit bagi depa yang mana nak rehat. Muslimat ada duduk di atas, suami dia mungkin ada di bawah, anak-anak depa mungkin ada di bawah. Kita jaga jaga kuat depa main duduk ramai-ramai tak apa. Kita jaga di masjid ni dari sudut keselamatan dan sebagainya. Dan kemudiannya tuan-tuan duduk tengok taman cerah nak buat amal ibadat, sila pukul 2 3 alah tidur buat syarat ya. Duduk. Saya semalam tak tidur, duduk tahun ni duduk tulis buku-buku sikit sikit tu ya. Selamat. Okey, aku punya tahajud dapat dah. Bila tidur? Pukul 9, pukul 10 tadi baru tidur lansat. Kan? Siang malam tak ada, kita habis fokus duduk di masjid ya. Mai tidur di masjid. Tapi dia bawa dengan tilam bantai. Saya pun bawa agak dengan tilam bantai, tak ada pakai. Tak ada nak tidur pun. Tak apalah, balik tidur di rumah. Mai duduk sandak tak mana-mana lena. Habis cukup. Kan? Tapi yang setengah tu dia fikir dia ada kerja siang hari, mungkin dia nak tidur, silakan, tak ada masalah. Tapi yang pastinya mai masjid awal, dapat tahajud, dapat doa munajat. Malam ni malam 23, doa lah mudah-mudahan suara saya kuat sikit. Kita nak buat sembahyang sunat tasbih mai pukul 3.30. 3.30 mau ada di sini, kita buat ringan-ringan punya zikir munajat. Dan insya-Allah kalau dapat 3.30, sebab kita nak berhenti pukul 5, nak bagi peluang untuk kawan-kawan. Mereka kata hari tu berhenti lewat, mereka kata tak ada ustaz, 2-3 orang tengah azan mau mulut si kandak dalam mulut. Kan mereka kata tak ada ustaz. Okey tak berhenti awal sikit. Kemarin pagi tadi berhenti 5 suku. Ada nak pergi tandas lah, dan pula pilena pula. Yang tu yang jadi leceh. Tak mau berhenti awal dulu tu. Kan? Yang muda-muda sikit cari tiang bos lagu lagi. Kan? Tak apalah, tidur sikit. Betul, sunnah Nabi lepas pada buat amal ibadat, tidur saat Nabi buat. Nabi dia tidur saat. Hang tidur bukan saat, hang saat lekok ya. Hang bagi saat tok kuih lelah, bukan kuih lulah. Itu yang tak mau ya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, jom mai insya-Allah malam ni ada nasi kandak mana pula 2 hari berturut-turut dihidangkan dengan nasi kandak kampung Melayu. Dah kita nak tengok malam ni insya-Allah. Tuan-tuan mailah, bawa adik-adik beradik, bawa kawan-kawan, mailah. Sebab apa? Setakat kita duk tengok sehari 2 hari ni insya-Allah kot. Kalau ikut hitungan ulama kata kalau awal Ramadan pada hari Selasa, maka kemungkinan hasil kajian dan penelitian ulama setiap tahun, kemungkinan Lailatul Qadar sama ada kalau tak malam 23 boleh jadi malam 27. Tak apalah, kita main semua. Mudah-mudahan ni order dah bagi makan sedap-sedap, lagu tu pun tak mau main. Cerai ya. Dah lah bagi nasi kandak ranking ya. Tuan tengok, tuan tak perasan, tuan tahu ada di masjid kita ni mai pada Selangor lah, mai pada Aceh ni, pada Aceh, mai pada Selangor, mai pada Perak lah. Orang dengar masjid Sungai Tiram semua mai duduk iktikaf di sini. Takkan yang duduk keliling gelalang ni tak mai? Cerai ya. Mailah, imarahkan masjid. Jadi kita buat tiap-tiap malam, jangan tunggu 21 ke 22 ke 28 ke 29 ke 30 ke. Kita fokus buat kita punya ibadat. InsyaAllah tak dapat banyak sikit, jangan bagi tak dapat langsung, InsyaAllah tuan-tuan. Jadi ambil kesempatan, mudah-mudahan ni ulama karang kita ni nak cerita apa? Cerita Lailatul Qadar ya. Tanda-tanda Lailatul Qadar ni berlambak dia cerita ya, Quran hadis cerita Lailatul Qadar ya. Saya kata tu dia, ya Allah, punya semangatnya ulama dalam nak menceritakan Lailatul Qadar ni, punya berebut sampai tulis karang kitab beratus-ratus hadis duk ramai kumpul duk cerita pasal Lailatul Qadar saja.
Hari ini ringkasan kita dah sampai pada tuan-tuan. Tinggal lagi kita lah nak membina kita punya semangat untuk mendapat Lailatul Qadar.